Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Sanusi bakal dikenakan sekali lagi. Kena sekali lagi apa? Apa orang kata? Akta hasutan. Okay, kita dengar kenyataan Sanusi tentang patung Buddha. Sanusi dalam sidang Dun Kedah Rabu lalu mengejek penampilan Tiong dalam logat Kedah seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Tapi Menteri Pelancongan kita ikut rombongan Perdana Menteri. Sepatah tak cakap. Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Dia kata Menteri Pelancongan pergi delegasi itu. Ada Menteri Pelancongan Thailand. Dia kena cakap tentang tarik pelancong Thailand masuk Malaysia. Tapi dia tak nak cakap sepatah, tak nak sebut apa. Muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hak kepala botak tu. Tak buruk buncit tu. Tak kat pisau. Muka dia duduk macam tu lah. Tak cakap apa. Saya kata, awak menteri kita tak cakap apa. Sanusi Okay. Tiong membalas. Tiong kata, nak pelancong ramai ke Kedah, Sanusi jaga mulut Tiong. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menasihatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi supaya menjaga tutur percakapan supaya tidak menjejaskan kedatangan pelancong ke negeri itu. Jika Sanusi mahu lebih ramai pelancong datang ke Kedah, apa yang penting beliau jaga kata-katanya. Kalau tidak, beliau hanya akan memburukkan keadaan dan ini tidak akan menguntungkannya, kata pemberita di Kuala Lumpur. Tiong memetik kenyataan Sanusi baru-baru ini terhadap pemakaian pelancong yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Ini yang binatang sebelum ini. Dia juga menyifatkan serangan dan penghinaan pengarah pilihan raya terhadap pelbagai taktik politik semata-mata. Ahli Parlimen Bintulu itu berkata demikian ketika ditanya jika dia akan memohon maaf daripada Sanusi atas penghinaan terbaru MB terhadapnya. Jumaat lalu perang mulut antara Tiong dan Sanusi bertukar buruk dengan kedua-dua saling melemparkan kata hinaan. Tiong pada masa itu menyoal jika otak Sanusi masuk air. 2 hari setelah Sanusi menuduh menteri berkenaan, kelihatan seperti tokong berkepala botak dan perut buncit. Ni Tiong ni boleh tahan macam Sanusi juga, tuan-tuan. Sanusi juga sebelum ini menuduh Tiong melancarkan kempen negatif terhadap Langkawi. So bila digelar tokong perut buncit, Tiong bidah Sanusi otak masuk air. Ini dia masukkan tu. Pertimbangkan lidah antara menteri Sanusi menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata Sanusi masuk air 2 hari setelah Sanusi mengejeknya penampilan seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Kalau you cerita sebegitu, you sudah menghina satu tokong lagi, katanya. Sanusi dalam Dewan Dun hari ini menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah. Muka dia kalau saya ajuk jadi tokong hat kepala botak tu, hat pok bucit tu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong dalam isu ini. So dalam masa yang sama, tokong perut buncit MP DAP lapor polis terhadap Sanusi. Ahli Parlimen Kampar Zong Zemin membuat laporan polis terhadap Sanusi dan menggesa pihak berkuasa menyiasat menteri di bawah akta hasutan. Ia berhubung kenyataan Sanusi yang menggelar Menteri Pelancongan sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kenyataan Sanusi telah menghina dan mempelekehkan agama Buddha dan boleh menimbulkan perasaan bersakit hati, bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia. Saya menyeru PRRM menyiasat di bawah akta hasutan. Tuan-tuan, itulah saya kata quality of our politician kan. Saya bukan cerita Tiong tu dia react je kepada apa yang Sanusi buat. Tetapi this is inilah dia. Saya kalau cakap ubuti takut orang tak faham. Tapi inilah dia level PAS. Inilah dia level pemimpin PAS. So kalau level pemimpin PAS begini, level anak buah dia macam dekat komen ni, tuan-tuan rasa apa? Akan lebih bijak ke? Tak. Dia akan lebih teruk lah daripada bos dia. Kalau pemimpin dia macam itu, yang bawah ni lagi teruk. Kau ni nampak sangat nak membela agama lain, Tuan-tuan, saya nak cerita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dosa besar adalah apabila kita menyakiti orang lain, orang bangsa, agama lain. Kita menyakiti agama lain secara tidak adil. Kita menyakiti mereka. Itu juga adalah dianggap sebagai satu dosa. Ini hadis Rasulullah. Pergi cari. Kata orang Islam. Hadis pun tak pernah baca. Poinnya adalah even Islam recognize
kita kena menjaga orang Islam, of course. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Selagi mana mereka adalah warga negara kita, kita kena jaga mereka seadil-adilnya. Tidak ada beza cara kita jaga orang Islam dengan orang bukan Islam, sama. Jangan sakiti mereka. Ayat Al-Quran. Janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ayat Al-Quran sebut. Kalau tak silap saya surah An-Nahl ke surah Al-A'raf, saya tengok salah satu. Janganlah kamu menghina sembahan mereka. Kerana sesungguhnya mereka berkemungkinan akan menghina Tuhan kamu. Dia kurang begitu ayat dia. Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ini apa kita buat, tuan-tuan? Tengok akhlak tadi tu. Inikah akhlak yang kata parti Islam? Inikah akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Inikah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam? Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita dah berada. Kalau orang kata inilah akhlak Islamis, saya rasa anda kena mengkaji balik, anda kena bersyahadah balik, anda kena belajar balik dan lihat balik ajaran Islam yang sebenar. Apa makna wasatiyah? Di sinilah saya kata bagaimana ajaran dan pandangan sebeginilah yang akan melahirkan ekstremis agama, yang akan melahirkan pelampau agama, yang akan melahirkan mereka yang akan mencetuskan pergaduhan, akan mencetuskan perpecahan hanya kerana berbeza politik. Tuan-tuan, nak berbeza politik silakan, nak sokong silakan, tetapi jangan guna agama. Jangan guna justifikasi agama untuk kita nak memecah belahkan orang. Kita ni tetap Islam. Orang yang masuk PAS tetap Islam. Dia masuk DAP selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia masuk PKR selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia tak masuk mana-mana parti pun selagi mana dia Islam, dia adalah tetap Islam. Akidah adalah akidah. Politik adalah politik. Itu perbezaan pendapat. Tuan-tuan nak naik motor ke, tuan-tuan nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik kereta api ke, tuan-tuan nak naik bas ke, daripada KL nak pergi ke Johor, tidak menjadikan tuan-tuan tu kafir. Itu hanya perbezaan kaedah. Macam mana nak sampai destinasi. Macam mana nak membaiki negara. Nak join PAS ke, UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PSM ke, parti GPS ke, JRS ke. Itu semua adalah kaedah. Tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Tetapi pemahaman orang PAS tak begitu. Bagi mereka kalau tak bersama dalam jamaah Islam. Memang ada hadis menyebut tentang jamaah Islam. Al-jamaah. Tetapi bukan PAS al-jamaah itu. PAS dalam hadis itu bukan merujuk kepada PAS. Kerana kalau merujuk kepada PAS, ramai lagi umat Islam kat dunia ni tak join PAS pun. Adakah mereka tidak berada dalam jamaah? Kan? Bagaimana? Bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu, dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini kan, kita sekarang ini menghadapi dilema satu benda lah, sebab kita ada social media yang orang boleh guna dan war-warkan sesuka hati. Kan social media sebegini orang boleh mainkan sesuka hati dengan mudahnya. So bila boleh dimainkan sesuatu dengan semudahnya dan berada di tangan mereka, this is just a point away. Nak komen macam ni senang je. Contoh saya kata, tuan-tuan, salam 51 boleh tak? Semua hashtag salam 51, salam 51, salam 51. Tuan-tuan dengan mudahnya akan tulis kat situ salam 51. Betul? Tulis sekarang salam 51. Boleh. Salam 51, salam 51. 100,000 tuan-tuan, sikit lagi. Salam 51, salam 51 boleh. You see? Semua kita akan type dengan mudahnya sebab kita tidak ada tanggungjawab. Dia berbeza kalau kita berdepan macam ni. Tuan-tuan, nak mengutuk saya dan menghina saya, jom duduk depan saya, hina saya. Paling kurang tuan-tuan rasa macam, berat aku nak hina. Tapi sebab belakang telefon, di dalam telefon, di belakang telefon, ringan je. Tetapi kita ni ingat tuan-tuan, dosa kita berdepan, dosa kita belakang telefon ni, sama je. Tak ada beza pun, ingat malaikat tak boleh catat. Sama saja. Tapi, itulah sambil kita baring kan. Kita pun komen, maki. Tambah pahala saya. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tambah pahala saya. Salam 51. Salam 51. Tuan-tuan. Salam 51 tuan-tuan. Salam 51. Kan? 37,000. 37,000 pun pembangkang juga engkau.
37,000 pembangkang juga. Anwar Ibrahim menang 3,000 je majoriti. Perdana Menteri. Engkau? Kan? Itulah. Kita menghadapi zaman edan. Zaman ini kita berada dalam situasi yang pakai serban, yang pakai jubah, yang bawa tasbih, yang bercakap tentang Islam. Sebenarnya, belum tentu mereka membawa ajaran Islam yang sebenar. So, berhati-hatilah. Belajar, kaji. Saya bukan suruh nak join sokong PMX pun, tak. Tapi bila geng-geng itu bercakap, berfikir. Jangan terima bulat-bulat, fikir.